Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi topik mikroorganisma bab 1, sains kita 5 KSSM noh. Okey, kita akan teruskan lagi. Baik, hari ini apa yang kita akan bincangkan? Kita akan bincangkan mikroorganisma yang berfaedah. Okey, maksudnya kegunaan mikroorganisma dalam kehidupan kita. Baik, teruskan. Yang pertama kita akan tengok aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian. Aplikasi maksud kegunaan mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian. Okey. Kita tengok sini. Dalam aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam perindustrian ada yeast yang gunakan buat makanan. Contohnya buat donat, buat apa lagi? Buat kek. Kan kamu boleh beli mauripan ke apa kan? Okey, minuman Lactobacillus bulgaris. Kat mana jumpa? Cuba tengok. Masa kamu minum air Yakult ke Yakult, minuman yang kita kata yang masam tu kita panggil apa? Alah, makanan yang minuman tu yogurt. Yogurt dia ada lactobacillus. Dia bagus untuk perut kalau kita susah nak menghadam. Ini bakteria ni diperlukan. Okey, barangan kulit. Barangan kulit ni macam carikat buat tali pinggang kulit, beg kulit. Dia akan guna dua jenis bakteria ni untuk mencerna kekotoran dekat kulit-kulit tu. Okey, dalam bidang pertanian ada pencernaan haiwan. Kita bagi dia Bifidobacteria. Okey, kadang-kadang bakteria pendititan digunakan untuk mempercepatkan proses kacang, nak bagi kacang banyak. Okey, dia guna Nitrobacter dan Nitrosomonas. Kalau kamu perasan, ini topik kita belajar dalam bab kitar karbon. Datan 2 tak silap saya kita dah belajar bakteria pendititan, kitar karbon. Dia ada nama kitar karbon. Silap, kitar nitrogen. Bakteria ni dia mempercepatkan perebutan. Okey, dalam bab perubatan ada hormon seperti insulin. Orang yang kena kencing manis, pankreas dia rosak dah tak boleh guna, depa akan kena cucuk insulin. Dia guna apa? DNA E. coli. Ada juga antibiotik seperti penicillin. Ni dia guna Penicillium aeruginosa. Vaksin dia guna rotavirus yang lemah untuk jadikan virus. Okey, ada salmonella, ada poliovirus. Vaksin ni, virus ni digunakan sebagai vaksin yang mana virus ni lemah. Kemudian disuntik ke dalam badan budak-budak, baby, dan kamu yang tingkatan 1 dan tingkatan 4 tak silap perempuan, dia kena suntik untuk sel kanser ke, untuk mengelak kanser cervix. Ini semuanya adalah virus yang lemah. Dilemahkan dalam badan kuda, ada dilemahkan dalam badan lembu, ada dilemahkan dalam badan babi pun ada. Semuanya kita ambil yang halal, kita ambil dan kena suntik ke dalam badan manusia supaya badan kita membina keimunan. Dalam bidang perindustrian, kita tengoklah pertama. Minuman Lactobacillus kita tadi, barangan kulit, Bifidobacteria dan Lactobacillus subtilis. Makanan ada yeast. Pertanian ada pencernaan haiwan, Bifidobacteria, bakteria pendiritan, Nitrobacter dan Nitrosomonas. Perubatan, saya tahu tadi, hormon seperti insulin, DNA rekombinan E. coli, dia ada antibiotik seperti Penicillium aeruginosa. Payah sebut ini antibiotik. Dan kalau kamu kena sakit batuk lama, sakit tekak yang lama merah, doktor akan bagi antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya adalah bakteria. Bakteria yang baik yang digunakan untuk melawan bakteria yang ada dekat tekak kita yang sakit tu. Ataupun kalau demam doktor tak bagi antibiotik kan, sebab demam bukan bakteria, demam adalah virus. Tapi kalau kamu semua batuk yang lama, tekak kemudian merah, kena makan antibiotik. Vaksin, saya cakap tadi ada rotavirus, salmonella, poliovirus yang dilemahkan dan atau yang mati
disuntik ke dalam badan manusia untuk membina keimunan. Ni vaksin. Ni untuk vaksin ni virus-virus yang lemah ni. Ni polio, rotavirus yang menyebabkan cek birit. Doktor bagi supaya badan kita membina membina keimunan badan. Lepas ni kalau virus rotavirus yang jahat yang kuat badan kita dah ada keimunan. Sebenarnya virus tu dimasukkan badan supaya badan kita ada antibody yang baru. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, tengok kalau kamu cari kulit-kulit tumbuhan, kulit-kulit buah-buahan ataupun hasil makanan buah-buahan yang tak dimakan dengan habis kan, sisa-sisa tu, apa yang kita boleh buat? Tengok. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapian sisa pertanian. Kalau kamu perasan orang dah buat baja, buat racun lipas, dia guna daripada sisa-sisa ni. Ekoenzim tu. Dan merawat sisa kumbahan. Baik, cuba tengok ni, larutan pembersih ekoenzim. Yang ni yang terbaru orang sekarang guna. Dulu ataupun sekarang lah, biasa yang kita guna adalah bahan pencuci kimia. Sabun basuh ke, sabun basuh pinggan ke, sabun basuh baju ke, kita akan biasa guna dengan bahan pencuci kimia kan. Yang terbaru dia gunakan bahan-bahan mikroorganisma, dia buat larutan pembersih ekoenzim. Apa benda larutan pembersih ekoenzim tu? Okey, yang dibuat daripada sisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, melalui proses penapaian. Jadi masamkan, ditapai, disimpan dalam bekas yang lama. Kemudian kita mudah guna dia sebagai larutan pembersih. Baik, bila kita tengok pembezaan dia. Okey, kita tengok larutan pembersih ekoenzim. Dia buat daripada penapaian sisa pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Lemak yang ada pada dekat kawasan yang kotor tu dan grease tu, dia akan diuraikan menjadi yang lebih halus. Bila dia lebih halus, tak perlu sentai. Bila tak perlu sentai, dia mudah keluar. Okey, bila dia mudah keluar, dia tidak akan menyebabkan saluran tersumbat. Kos nak buat pun rendah. Kita boleh buat sendiri. Okey, penghasilan sisa dia kurang sebab dia dah halus. Bila dah halus, dia akan meresap, hilang. Dan alam sekitar jadi mesra alam. Berbeza dengan penggunaan pencuci kimia, dia buat daripada bahan kimia. Dia buat bahan kimia, dia akan mengetulkan lemak dan grease. Maksudnya dia akan jadi lebih besar. Okey, berbeza tadi dia lebih halus. Tapi kalau guna pencuci kimia, dia akan mengetulkan. Bila dia ketul, dia kena sentai dengan kuat. Okey, bila sentai dengan kuat, barulah dia akan menghasilkan buih. Dan buih itu kadang-kadang boleh menyebabkan saliran tersumbat. Kita punya sinki tersumbat, longkang tersumbat sebab dia ketul. Dan kos dia tinggi nak buat. Yalah, bahan kimia kan. Kemudian penghasilan sisa dah banyak. Itu yang kita tengok lumut jadi banyak, kot longkang, kadang-kadang jadi tersumbat, dia ketul, bau busuk kan. Dan dia akan mencemarkan alam sekitar. Serum bakteria lactobacillus. Okey, digunakan untuk merawat air sisa dan nak cemar dalam sistem cairan. Yang ni banyak dah kalau tengok kedai dia buat, daripada jual. Kita tuang saja dalam sinki, dia akan mula mencuci sinki kita. Tengok boleh air boleh lalu. Sebelum tu sumbat. Sebab apa? Dah ada bakteria yang boleh mempercepatkan proses untuk makan ataupun untuk menggunakan sisa-sisa tu sebagai makanan dia. Air sisa. Itu penting ni, serum bakteria lactobacillus. Guna dia apa? Menyingkirkan bau busuk. Bakteria tu makan semua bau busuk tu, hilang bau busuk. Merawat sisa kumbahan. Menghasilkan enzim. Memajukan industri perikanan. Boleh buat kompos, maksudnya boleh buat tanah yang orang nak tanam pokok kan, baja dia. Membantu pencernaan haiwan ternakan. Ni pentingnya bakteria lactobacillus. Lactobacillus ni antara bakteria yang sangat banyak digunakan. Kita pun boleh. Okey. Itu dalam aplikasi. Sekarang ni kita nak bincang pula pasal macam mana pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Yang pertama,
Selain mikroorganisma berfaedah, wujud mikroorganisma berbahaya dikenali sebagai patogen. Yalah, ada yang berfaedah, ada yang patogen lah. Patogen tu yang jahat, yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya, okay. Dalam teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan dijalankan untuk menghalangi jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Dalam kita kena sakit, ada patogen. Patogen tu adalah mikroorganisma yang jahat yang menyebabkan jangkitan. Okey. Jadi teknik aseptik ni macam mana? Teknik aseptik adalah bertepatan dengan mencegah lebih baik daripada merawat. Hal ini bermaksud seseorang yang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti patogen tersebut. Contoh dia, teknik aseptik yang kita gunakan pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Okey, pensterilan apa yang kita buat? Okey, pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu dalam autoklaf melebihi 130 dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Maksudnya, dia sendiri mati dan telur-telur dia pun mati. Mikroorganisma tu macam telur lah, ataupun dia punya warisan dia. Okay, bila kita guna suhu yang tinggi. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni organisma 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada cair ataupun air. Okey, baik. Kaedah pensterilan. Dia ada haba, contohnya autoklaf. Ni dia macam oven lah. Kita panaskan dia. Ataupun guna sabun. Bahan kimia guna sabun. Kan kena cuci tangan kan. Nah, tu kaedah pensterilan biasa tu. Sinaran ultraviolet, tekanan tinggi, periuk tekanan ataupun penapis mikron. Ni kaedah pensterilan yang ada. Baik, seterusnya adalah pendidihan. Pendidihan ni macam mana? Misalnya kalau kamu tengok mak kamu atau kak kamu yang ada baby, dia akan didihkan air. Kemudian dia akan rendam botol. Supaya apa? Supaya membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum dan peralatan untuk gigi. Kita boleh panaskan. Kalau ada span kat rumah yang basuh pinggan ataupun yang jaring yang kamu guna untuk basuh pinggan, sebaik-baiknya 3 hari sekali atau 2 hari sekali kamu didih air, kamu masak supaya kita boleh membunuh bakteria. Kadang-kadang bakteria yang dekat span tu atau dekat jaring tu dah ada bakteria yang menyebabkan kita sakit perut. Ni pendidihan. Kaedah pensterilan yang sangat bagus. Antiseptik. Pernah tengok antiseptik ni? Yang ni kalau kamu luka ke apa kan, kita guna. Digunakan bahan kimia yang dapat digunakan atau disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Biasanya kalau luka ke, kalau berdarah ke, kita letak antiseptik, kita sapu ubat warna kuning tu kan, ataupun yang ada alkohol tu. Tengok warna kuning ataupun alkohol isopropyl IPA 70%. Okey, dia akan mematikan ataupun mengelakkan daripada kena mikroorganisma. Setengah antiseptik seperti acrylamide dan povidone dapat membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi antiseptik seperti propylamide menyekat dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang warna kuning kadang-kadang boleh bunuh mikroorganisma, ada setengah boleh. Dan kadang-kadang setengahnya juga dia menyekat pertumbuhan mikroorganisma. Serta di kudih ya. Macam tu. Ni kalau kata kita guna alkohol isopropyl sebagai antiseptik, kalau pil sekarang ni pergi kedai-kedai sekarang banyak orang letak alkohol tu. Untuk kita cuci tangan sebelum beli barang ke, lepas beli barang ke, pergi bank kan, memang dah ada untuk mengelakkan mengelak penyebaran virus COVID-19. Okey, ni acrylamide ubat kuning, povidone dia warna biru sikit, kemudian alkohol isopropyl atau swab kadang-kadang jenis tekan je air tu. Itu sapu yang kita cuci tangan kan. Ada dekat kedai-kedai sekarang ni. Mana-mana kamu pergi pun ada, masjid pun letak dah alkohol. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Okey.
disinfektan. Disinfektan ni adalah pencuci lah. Dia boleh jadi bahan peluntur macam klorok ataupun hydrogen peroksida macam pencuci longkang dan cecair klorin, klorok lah. Semua ni sama je ni. Ni digunakan bahan kimia digunakan benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Lepas tu kalau pagi-pagi kamu pergi hotel, duduk kat hotel kan, kamu nak pergi mandi kolam, dia akan bau macam klorin. Klorin tu dia nak bunuh mikroorganisma. Walaupun dia pun tak bagus untuk badan kita, tapi sekurang-kurangnya dia boleh membunuh mikroorganisma yang berbahaya. Okey, tapi yang ni tak boleh digunakan untuk luka. Jangan duk tuang klorok kat tangan buatkan luka. Lagi kanser tangan tu, luka kita tahu. Okey, contohnya adalah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Hidrogen peroksida ni biasanya kita buat untuk cuci longkang, cuci jambat. Kan? Bahan peluntur, cadar ke kan? Warna putih. Okey, sinaran. Sinaran mengayon seperti sinaran ultraungu, sinar X, sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Okey, sinaran-sinaran ini membunuh ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sinaran itu sendiri. Sinar ultraungu matahari. Cahaya matahari sebab tu dikatakan COVID-19 ni kalau kita duduk di kawasan yang terbuka, kita boleh membiak. Sebab apa? Sebab bila dia kena saja cahaya matahari dia akan mati. COVID lah, bakteria tak juga. Okey. Baik. Sebagai contoh, sinaran ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik apa? Bilik bedah. Antibiotik. Antibiotik adalah apa? Ubat yang digunakan merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Sesama dan batuk saja tak. Sesama yang disebabkan oleh bakteria barulah kita guna antibiotik. Apakah kerintangan antibiotik? Okey. Kalau kita suka sangat makan antibiotik tanpa nasihat doktor, nanti lama-lama antibiotik itu dah tak berkesan untuk merawat bakteria yang menjangkiti kita. Sikit-sikit video tu nak antibiotik. Jangan minta antibiotik. Antibiotik hanya dibagi oleh doktor bila doktor cek kita perlu makan antibiotik. Ada antibiotik. Kerintangan, jangan sampai berlaku kerintangan. Kalau dapat antibiotik kena makan betul-betul ikut masa. Kalau 5 hari kena makan habis 5 hari. Antibiotik ni kena makan sampai habis. Dan jangan lebih pula. Lebih pun tak boleh, nanti dia rintang pula. Okey, merawat jangkitan disebabkan sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik. Yang ni tak tepat. Sakit tekak tak kena lagi. Jangkitan tekak baru doktor akan bagi antibiotik. Okey, dan tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya doktor bagi 5 hari kena makan 5 hari, 7 hari 7 hari, 3 hari 3 hari. Sebab tu kalau tengok orang yang kena TB, dia kena makan selama 6 bulan tanpa henti. Berhenti 1 hari, ulang balik 6 bulan. Sebab dia takut kerintangan antibiotik. Okey. Okey, dan yang terakhir, kaedah rawatan penyakit-penyakit. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia ni paru-paru berair. Okey, disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, bakteria. Dirawat dengan antibiotik, contohnya penicillin. Ni kalau kena paru-paru berair. Paru-paru berair ni disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Dan yang kedua, kalau kaki kita ni orang jenis kaki atlet yang suka pakai kasut, yang selalu pakai kasut, berkasut sukan. Dia peluh kan, dia boleh buat peluh, dia akan selalu jadi jadi kematu, jadi kuku jadi tak elok semua kan. Disebabkan oleh kulat Trichophyton rubrum fungi. So kita nak beli ubat dia, kena beli ubat antifungal. Contohnya clotrimazole. Ada dijual di farmasi. Ada juga kayak. Kayak ni disebabkan oleh virus Varicella zoster. Yang ni kamu boleh beli aciclovir ni, ubat sapu antiviral ni. Aciclovir ni boleh sapu. Orang tua kata apa? Sakit apa? Ya ular lah, kayak naga lah, macam-macam kan. Dia sebenarnya adalah dibawa oleh virus. Okey, tu kita nak buang virus ni, kita kena pakai antiviral. Sapu saja ubat tu, lama-lama virus tu akan mati. Dia tidak di dalam, dia hanya di luar kulit saja. Okey, ini cara merawat penyakit berjangkit. Dan yang terbaru, vaksin COVID-19.
digunakan untuk mencegah. Ingat, vaksin COVID-19 bukan untuk melegakan penyakit, bukan untuk rawatan, tapi untuk mencegah penyakit itu terus menular. So 2 hari lepas dah mula divaksinkan sukarelawan supaya kita tengok keberkesanan dia. Okay, lepas 6 minggu 3 minggu kot mereka akan disuntik lagi untuk tengok keberkesanan dia. Kalau okey, barulah dia akan disebarkan kepada semua supaya penularan COVID-19 ni tak berlaku. COVID-19 terus akan hidup di dunia ni sampai kiamat dan dia tak akan dapat dibunuh oleh sesiapa pun, hanya Allah saja boleh mematikan dia. Cuma kita sebagai manusia, kita digalakkan dia mengambil vaksin COVID-19 tu untuk merawat penularan, bukan merawat penyakit, tapi nak mengelak daripada virus itu terus disebarkan. Okey, baik, saya rasa itu saja untuk topik bab 1 ni. Jadi tamat sudah untuk bab 1. Okey, semoga kamu dapat memahami isi kandungan PDPR kita, walaupun saya rasa tak puas hati ngejak guna online ni sebab saya tak rasa kamu boleh faham sepenuhnya. Tapi sekurang-kurangnya kamu dapat 70%, kamu boleh cerita bagaimana fungsi mikroorganisma yang berfaedah dan macam mana nak merawat pesakit menggunakan mikroorganisma. Jadi saya rasa sangat gembira lah. So saya rasa kalau apa soalan kamu boleh tanya terus ke dalam WhatsApp secara personal ataupun di dalam grup, tak ada masalah. Dan saya harap sangat kamu boleh buat modul-modul yang saya bagi, sama ada dalam bentuk Google Form ataupun dalam bentuk modul bercetak lah. Okey, bagi first mohon maaf atas segala kekurangan, apa-apa permasalahan kita kongsi bersama. Baik, dengan itu kita tamatkan sesi PDPR kita untuk YouTube slide ni untuk hari ini dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.